Allah. Agak dah wadi. Apa tak lain gitu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري استعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, sambung kita pada subuh, kuliah subuh. Kalau kuliah subuh kita pakai kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Kita baru buka kitab ni bulan lepas, baru ni subuh baru ni, yang mana kita mukadimah tak habis-habis lagi. Mukadimah lagi pun hari ni belum masuk lagi, yang mana kita berhenti pada muka surat 5. Kita baca agak laju juga sebelum ni, sebab mukadimah kita nak habiskan mukadimah ni kita nak masuk bab yang pertama. Rasanya malam hari ni pun tak boleh lagi ni. Belum lagi. Panjang mukadimah dia. Yang kita berhenti dekat dalam kurungan tu, muka surat 5, dalam kurungan kata Ibrahim bin Adham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada atas. Kata Ibrahim Adham. Kita berhenti kat situ. Kitab kita membicarakan tentang sedikit tasawuf dan membicarakan tentang fadilat-fadilat dan menceritakan tentang kisah-kisah ajaib yang berlaku pada zaman dulu. Jadi kena buka minda kita ni. Pertama bab tasawuf, penjagaan hati dan sebagainya. Kemudian cerita. Bila sebut cerita tu ajaib. Bila cerita tu ajaib tu memang kena buka minda. Kalau tidak rasa pelik lah cerita. Jadi pelik sebab kena buka minda kita. Sebab ini cerita kisah-kisah ataupun fadilat-fadilat dari segi zikir dan sebagainya. Pahalanya 70,000 kali ganda. Tak buka minda tak boleh. Pahala tu 70,000 kali ganda. Uish, banyaknya kan. Yang kita jarang-jarang dengar. Kalau kita kata sembahyang di Masjidil Haram 100,000, 500,000, tu lagi banyak. Cuma kalau kita sebut Mekah tu kita tak terasa sangat. Kita boleh terima. Ini cerita, tapi tak masuk cerita lagi rasanya. Belum lagi. Kita masih lagi muqaddimah kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Kita berhenti dekat kata Ibrahim Adham. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Fikir-fikir ni terbahagi kepada 3.
Fikir tu ada 3. Yang pertama, fikir pada segala kejadian Allah. Fikir segala kejadian Allah. Fikir segala kejadian yang Allah jadikan. Maksudnya, apabila kejadian Allah, apa yang Allah jadikan, automatiklah makhluk. Sebab, kalau bukan Allah, makhluk. 2 je. Kalau bukan Allah, mesti makhluk. Dia tak ada yang ketiga. Kalau bukan makhluk, mesti Allah, Tuhan. Jadi kata kat sini, kejadian Allah, maksudnya makhluk Allah. Fikir tentang segala kejadian Allah yang Allah jadikan. Lepas fikir-fikir itu, dan mengambil dalil atas dia, atas Allah Ta'ala, iaitu hal yang utama. Ini sebenarnya berkaitan dengan tauhid. Fikir kejadian alam, fikir makhluk, fikir masyiwallah, fikir selain daripada Allah. Tujuan dia apa? Tujuannya nak kembalikan kepada Allah. Itu tujuannya fikir kejadian. Jadi kita fikir kejadian alam ni, kita fikir makhluk ni, untuk kita kembalikan semua pada Allah, bukan fikir gitu, tidak. Sebab tu Allah akan buat akan meninggalkan, contohnya sampai sekarang Allah akan buat wali. Sampai sekarang ada wali, yang mana dengan kita tengok kewalian mereka itu, tujuan kita tengok wali itu, kita nak bawa wali itu kepada Nabi. Kalau wali pun macam ni punya hebat, kalau orang kita panggil mulut masin lah, apa hebat, Nabi macam mana? Tu tujuannya. Sebab kita tak jumpa Nabi. Begitulah kita tengok kehebatan orang sekarang, maka tujuannya untuk kita tengok. Kita tengok tok-tok guru, Maulana yang hebat-hebat, alim. Apa tujuannya? Bukan setakat situ aja, tak. Tujuannya untuk kita kenal Nabi. Kalau Nabi macam mana? Jadi itu tujuannya. Macam tu juga kalau kita tengok alam, tujuannya nak kembali pada Allah, bukan tengok kat situ aja. Tu dia kata tu. Kata Ibrahim bin Adham, fikir yang paling utama sekali fikir Allah. Tapi kita tak boleh fikir Allah. Nanti dia akan beritahu itu. Tak boleh fikir Allah. Bila same fikir Allah, tak boleh. Jadi fikir apa? Fikir kejadian Allah. Dengan fikir kejadian Allah, boleh kita kenal Allah. Dengan kita fikir kehebatan wali-wali, kita boleh kenal Nabi. Nabi mana-mana Nabi dan Rasul. Sebab kalau Allah tak cipta, tak buat wali, kita tak boleh nak bayang macam mana hebatnya Nabi. Sebab wali ni taklah sampai tahap martabat Nabi, tapi adalah kehebatan dia. Kalau kita tengok, hebat dia, dia punya ilmunya hebat, ibadahnya hebat, cakapnya hebat, sopan santunnya, perangainya hebat. Nabi je ni. Kalau wali dah gitu, wali zaman sekarang ni, kalau kita anggap ini wali. Kalau kita sekarang ni kita kata wali, siapa nak mengaku wali? Kita tengok cerita wali-wali yang sebelum ni, yang terdekat dengan kita 100 tahun lepas, 200 tahun lepas. Maka dengan kita melihat mereka, tujuan kita nak bayangkan, kita nak rasa kehebatan Nabi. Itu tujuan dia. Jadi dengan kita tengok kejadian alam, kita perlukan akal untuk kita berfikir, kita meneliti, dan kita cari dalil. Cari dalil untuk menetapkan semuanya kembali kepada Allah. Dalam Quran, surah apa? Surah apa tu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh fikir tu. Suruh fikir. Apakah kamu tak perhatikan? Tu. Yang pertama, perhatikan apa? Unta. Macam mana dia diciptakan? Buat apa nak fikir unta? Dalam Quran tak tu kalamullah, tiba-tiba ada cerita pasal unta. Buat apa? Apa guna? Tujuan je nak kenal Allah, nak kenal pencipta unta tu. Sebab tu kena fikir unta. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Tengok pula langit, macam mana dia ditinggikan, macam mana tergantung langit tu. Kenapa tak jatuh-jatuh langit? Mana tiang langit? Tak ada. Kenapa nak fikir langit? Kita tengok langit, Allah besarnya. Tujuannya nak faham kepada pencipta. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok gunung, bukit, macam mana dia boleh tegak? Kenapa dia tak jatuh? Kenapa dia tak jatuh? Maka Allah buat sekali-sekala dia jatuh, tanah runtuh. Nak bagi kita ingat ini adalah kekuasaan Allah, bukan
Bukan gunung tu yang hebat. Tidak, Allah yang hebat. Allah yang hebat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi macam mana dia dihamparkan. Bumi ni jalan tak jatuh-jatuh. Sedangkan kita tahu bumi bulat. Logiknya kalau bulat jalan jatuhlah nanti. Fikir macam mana? Sekarang benda bab tu kita sains dan teknologi kita dah jauh ke hadapan lah kan. Kalau bulat, sepatutnya kalau bulat, kalau kita jalan dia akan jatuhlah nanti. Kenapa tak jatuh? Yang itu kita. Orang dulu mungkin dia tak boleh terfikir. Tapi dia kena fikirlah. Kenapa bumi tu bulat tapi jalan tak jatuh-jatuh? Jalan-jalan dia pusing balik ke tempat yang sama. Dia bulat tadi. Kenapa tak jatuh? Kerana ada graviti lah apa dan sebagainya. Kita dalam bab tu insya-Allah kita tak ada masalah sebab sains dan teknologi kita dah jauh ke hadapan. Memang dah jauh ke hadapan. Tapi ada yang akal kita ataupun sains dan teknologi kita tak sampai lagi. Maka kita kena juga fikir untuk kembalikan kepada Allah. Apabila adanya alam, pasti adanya kuasa yang menjadikan alam. Bila ada je alam ni ada, bumi ni ada, kita semua ni ada, maknanya mesti ada yang jadikan. Dia suruh fikir gitu. Ini yang paling utama. Itu yang paling utama. Tengok alam, tengok kita tahu ada yang menjadikan. Contohnya, orang tu terpelajar, belajar tinggi universiti, ataupun setakat SPM, ataupun orang tak belajar. Orang jenis tak belajar. Bila dia tengok ada satu rumah. Rumah tu tulis rumah untuk disewa. Ada tulisan rumah untuk disewa. Dia mengaji tinggi ke, dia mengaji rendah ke, dia tak mengaji ke, dia hebat sangat ke, ataupun dia memang tak mengaji langsung ke, automatik otak dia, akal dia berfikir. Dia kata kalau nak sewa ni, jumpa tuan rumah, mesti ada tuan rumah. Sebab ada tulisan mengatakan rumah untuk disewa. Tak ada tulis pun kat situ, dan dia pun tak kenal pun, dan dia tak tahu pun ada tuan. Tak ada tulis rumah ini ada tuan. Tak ada. Yang kata rumah untuk disewa. Bila tengok rumah untuk disewa je, automatik kita tahu ada tuan. Macam mana kita boleh tahu rumah tu ada tuan? Sebab kita fikir. Kalau kita tak fikir rumah untuk disewa, entah tak ada orang punya kot, duduk je lah, tak payah minta siapa, tak ada orang punya kot. Mungkin rumah tu ada tuan, mungkin rumah tu tak ada tuan. Maknanya dia tak fikir. Kalau dia fikir, kata rumah untuk disewa, automatik ada tuan. Rumah dah ada, kemudian rumah tu untuk disewa, automatik ada tuan. Tak ada siapa-siapa pun tak beritahu rumah tu ada bertuan. Macam mana boleh kita kata ada tuan? Kalau rumah dah ada dan untuk disewa, mestilah ada tuan. Mestilah ada tuan tu akal kita fikir. Kita tengok alam ni. Punyalah alam ni. Punyalah hebat. Itu baru sebiji rumah. Punyalah hebat alam ni. Siang malam pukul 7 jadi cerah. Lepas tu pukul 7 malam mula gelap. Setiap hari duk gitu je. Tiba-tiba tak ada tuan. Fikir dengan akal kita, tak payah Rasul bagi tahu pun kita tahu ada tuan. Kalau Rasul bagi tahu lebih-lebih lagi lah. Katalah Rasul tak bagi tahu pun, Rasul tak ada pun, kita akal yang sejahtera kita akan kata ada tuan. Sebab kalau kita masuk ke hutan, kita tengok tiba-tiba ada bangsal tempat orang tunggu durian tu. Bangsal macam tunggu durian. Bangsal kecil, bilik kecil rumah kecil aje. Automatik kita kata, siapa tunggu durian kat sini? Ada tuan ni kubur ni. Ataupun ada orang buat. Ada orang buat tempat tunggu durian tu. Ada orang buat. Walaupun dah buruk, tapi ada orang buat. Dan kita tak tahu siapa buat, tapi ada orang buat. Macam mana boleh tahu sedangkan kita tak pernah tengok pun orang buat? Kita kata apa? Takkanlah jadi sendiri. Benda sekecil-kecil itu, sekecil-kecil bangsal yang ada dalam hutan, kita kata mesti ada orang buat. Tak mungkin dia jadi sendiri. Mesti ada orang buat. Nampak? Jadi simple aja tu. Bumi ni Allah lagilah. Cok jari ni tak sama setiap orang. Berjuta bilion orang tak pernah berlaku dalam sejarah sama. Ni cok jari ni lah. Tak mungkin, takkanlah, tak kebetulan.
Mesti kebetulan. Yang pakai mata tu, orang putih punya teknologi yang tak mata tu kan, kornea ada benda dalam mata tu, dia boleh check, boleh tengok, dia memang berlainan setiap orang. Itu pun ada yang sama, ada yang sama, kembar sama dia punya tu. Yang kalau kita tengok cerita orang putih kan, dia tak mata, tengok mata kan, sebab dia kata yang ini takut orang potong jari orang. Potong jari, dia boleh pegang jari tu, dia cok jari tu, terbuka lah pintu tu. Cerita tu kan. Pakai mata payah nak buat keluar je mata orang, kalau buat keluar pun tak boleh nak scan. Tapi ada kelemahan dia juga, iaitu kalau kembar sama, ada kelemahan lah. Tapi cok jari satu pun tak sama, cok lah memang takkan sama. Takkan tak ada orang buat. Tu simple gitu je. Tengok tiba-tiba ada rumah, ada perumahan ni, takkan tak ada orang buat. Suruh fikir, tak fikir, kita kata entah tak ada orang buat kot, dia jadi sendiri. Tu kalau tak fikir. Jadi yang pertama sekali fikir, last sekali kalau fikir yang alam, akhir sekali untuk kembalikan kepada Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, fikir pada segala yang halus-halus, perkara yang halus-halus, dan yang indah-indah. Daripada kejadian yang Allah jadikan, daripada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya, dan iaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Untuk kita pegang, dari segi pegangan kita tentang ketuhanan, kita kena fikir kejadian Allah. Dan bila kita fikir kejadian Allah, kembalikan kepada Allah, nombor satu. Nombor dua, kita fikir kelebihan dan nikmat yang kita dapat. Tujuannya untuk syukur, kembali kepada Allah jugalah dengan bersyukur. Untuk bersyukur. Tak fikir tak syukur. Takkan boleh bersyukur tanpa kita berfikir nikmat-nikmat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, semua yang tercipta ni, pertukaran malam, siang, niscaya terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab. Ni dia. Golongan ulul albab, golongan yang berfikir untuk bersyukur. Mesti ada. Sebab apa dia kata pertukaran siang ke malam? Dengan pertukaran siang ke malam ni yang jadi musim, jadi apa, jadi macam-macam. Pertukaran siang ke malam lah jadi tumbuh-tumbuhan, ternakan. Kalau lah tak ada pertukaran siang malam, habis pokok-pokok semua mati. Kan yang kalau malam kan dia keluarkan oksigen, siang dia ambil karbon dioksida, berlaku proses fotosintesis. Ini kita dah belajar dulu tu lah, bukannya guna pun. Guna ni guna dia untuk kembalikan kepada Allah. Kalau tidak, buat apa belajar fotosintesis dulu? Tak ada guna pun ilmu. Baik ngaji agama, ada juga ilmu agama kita. Kadang-kadang kita fikir balik kan, belajar bab yang dulu-dulu kan, yang belajar bab geografi lah apa, sampai sekarang tak guna. Belajar matematik, hafal formula ni gitu, sampai sekarang tak guna. Formula tu rugi memori je. Baik belajar tentang agama, tentang hukum hakam, ingat juga untuk kita beramal. Jadi dengan kita melihat nikmat-nikmat, tujuannya nak bersyukur. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang sentiasa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk serta berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tengok langit bumi. Tu nombor 2. Lepas tu apa dia? Kita akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, engkau tak buat benda ni sia-sia. Takkan kau buat benda ni sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Mesti ada sebab engkau buat ni. Sesungguhnya maha suci engkau, pelihara kami daripada azab neraka. Tak mungkin Allah buat apa-apa yang Allah buat tak ada guna, tidak mungkin. Cara kita kena fikir aja. Fikir kita akan dapat. Saya pernah cerita dulu, tok saya, Datuk Tok Wan. Lama dah lah saya tak sempat jumpa dengan Tok Wan. 1977 dia meninggal, kena tikam. Dia pernah orang lah lama-lama pernah cerita orang waktu tu. Dia kata kat satu benda je. Dia tok guru pondok, dia kata satu benda je. Dia kata dekat kumbang kelapa, kabo. Betul tak? Kabo. Macam ke salah bunyi lain macam sikit. Kadang-kadang nak sebut tak jadi. Kabo, dia ada sabdu di situ. Kumbang kelapa tu yang ada tanduk dua tu, dia tak bahaya pun, tapi nampak ngeri, takut kak. Tapi dia tak bahaya pun, tak gigit pun kumbang yang ada tu. Dia kata gitu, dia tengok. Dia kata apa gunalah Allah buatmu. Gitu je. Apalah, bukan cakap terlintas kat hati je. Apa benda lah, apalah tujuan kau hidup?
Sebab bau langgar sini sikit mati dah. Lepas mati apa benda lah, apa kerja dia? Apalah guna. Maka lepas tak lama pada tu Allah balas kejap aja, baru terlintas ke hati. Sedangkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tak mungkin Allah buat satu perkara tu batil, yang tak ada guna. Tapi macam mana boleh terlintas? Macam tengok tak ada guna lah. Kat kampung kan banyak benda tu mati gitu, macam tak berguna. Tak lama lepas tu dia naik nyakit kulit, nyakit gatal-gatal dekat kaki, garu macam panau kurat gitulah, tapi bukan gitu, macam nyakit kulit lah. Makin lama makin besar, pakai ubat tu, pakai ubat panau salap lah apa, tak elok. Bulan macam-macam lah, pantang makan itu ini, tetap juga sakit, gatal tu ada. Akhir sekali lama, sebulan lebih 2 bulan tu, ada orang jumpa orang kampung lah, cerita ni 100 tahun lepas lah. Dia kata, kalau penyakit ni, kalau gatal ni, tak boleh buat apa-apa, semua tak boleh dah ni. Ubat dia cari kabur. Terus dia ingat, aku terlintas, aku cakap gitu, apa guna kau? Ambil dia yang dah mati, bakar, campur dengan minyak kelapa, lepas tu sapu, buat 2-3 kali, elok. Orang-orang dulu, para ulama, tutup guru dulu, Allah nak ajar mereka kadang-kadang terus. Kita dengan iman dan amal kita ni banyak Allah tangguhkan. Apa-apa Allah tangguhkan. Buat dosa Allah tangguhkan. Nak sedar tu berpuluh tahun, 30 tahun baru sedar, baru ingat Allah balik. Dalam 30 tahun tu semua nikmat-nikmat Allah bagi macam biasa. Orang-orang yang dahulu tak ada. Allah sentiasa bagi ujian-ujian supaya mereka kembali balik. Kita mujurlah, kalau tidak teruklah kita. Kalau Allah bayar cash ni, teruklah. Ataupun kalau sikit je salah kita, Allah hantar dah peringatan. Dulu lagi teruk. Dulu umat terdahulu bukan Allah hantar peringatan, Allah turun bala terus. Nabi je doa. Nabi doa 3 perkara. Antara yang Nabi doa tu, tak nak bagi umat dia kalau buat salah jangan balas terus macam umat terdahulu. Umat dulu buat salah je, terus terbalik bumi, habis, banjir besar, mati semua. Tapi Nabi doa, jangan bagi umat aku ya Allah mati, mati 3 juta orang mati. Tak ada. Nabi doa, takkan berlaku. Mati masuk di satu tempat, bukan sini sikit, ni 10 orang, ni 100 orang, tu 1000. Kalau gitu memang juta-juta lah mati. Maksudnya sekali guh Islam mati terus semua. Berapa? 5 juta mati, tak laku. Nabi doa, maka Allah terima. Doa Nabi. Ada doa yang Allah tak terima. Nabi doa 3 perkara yang Allah tak terima. Doa Nabi supaya umat Nabi bersatu. Allah tak terima. Sampai sekarang berpecah umat Islam yang bab tu. Jadi fikir tentang kejadian. Kita fikir kejadian, apa lagi kejadian? Siapa yang pernah kena COVID? Yang dulu COVID sekarang tak macam dulu kan. COVID dulu yang tak ada rasa kat lidah. Dengan kita tak rasa apa-apa, makan tak rasa apa, kita kata, ya Allah, rupa-rupanya kejadian lidah ni nikmat yang sangat besar. Lidah bersatu aja. Masuk makanan ni rasa lain, masuk yang ni rasa lain, masuk ni rasa lain. Rasa masin, rasa pahit, rasa kelat, rasa manis, semua dekat lidah yang sama. Dengan sebab tu kita boleh makan, dengan sebab tu kita boleh beribadah. Kalau tak ada rasa, Allah, orang cerita, saya tak nak kena. Sombat, terpaksa makan. Kalau tidak, tak larat nanti. Tapi tak ada rasa. Bila Allah tarik kejap, kita fikir, oh inilah nikmat lidah. Nikmat lidah. Kita dapat makan dengan berselera kerana lidah. Kerana makan yang berselera ni sampai sini aje. Masuk ke dalam tak ada guna dah makanan tu. Sini sampai ke sini je, sampai ke kerongkong. Gok aja habis dah. Sedap macam mana pun sampai sini je. Dekat lidah tu je. Lepas tu kalau orang kaki makan, kita perhati, dia lenyek makanan tu kat lidah dia. Semua kita kena perhati kehidupan kita. Baru kita, Allah, barulah kembalikan kepada kejadian tu kepada Allah. Dia lenyek, betul tak bahasa tahu? Dia lenyek makanan tu dekat lidah dia. Orang biasa macam kita, makan kena lidah rasa telan. Rugi, dia kata. Kaki makan ni. Saya berkawan dengan semua orang termasuk kaki makan.
Pas makan. Makan dia tu bukan macam kita. Dia menikmati sungguh makanan tu. Oleh kerana hanya sedap di dalam mulut, dekat lidah je sedap, dia kunyah tu lama sikit, dan dia, macam mana nak cakap tu, dia lenyek kat lidah dia. Sedap. Jangan gaduh nak telan. Telan habis lah. Kenyang tak boleh masuk dah. Habis 2 pinggan, tak boleh masuk dah. Jadi cara makan tu, lepas tu lenyek kat lidah. Bagi dah rasa dah, ambil lenyek lagi kat dah. Macam mana, Allah Alam. Pandai-pandai lah makannya ni. Dengan kita fikir tu, dengan lidah yang kita boleh telan, tanpa ada deria rasa dekat lidah, kita tak boleh telan makanan. Orang yang kena COVID tahulah nikmat dia. Perhati tentang kejadian Allah, untuk bersyukur pada Allah. Syukur ada lidah, syukur ada rasa. Fikir pada segala amal. Yang ini pula tasawufnya. Kerana menyucikan dia daripada campur umpama riak, takabur. Fikir tentang amal kita untuk menyucikan amal kita tu, supaya tak ada daripada campur-campuran umpama riak, takabur yang membinasakan amal tu, iaitu kelakuan orang yang abidin. Fikir tentang ketuhanan, itu para ulama. Fikir tentang nikmat Allah, kelebihan yang Allah bagi kita, tujuannya untuk jadi orang yang bersyukur. Fikir tentang amalan kita, kaji amalan kita, postmortem amalan kita, supaya kita nak tengok ada tak benda yang tak elok dalam amalan kita. Adakah mulut kita kata lillahi ta'ala, mulut aja, tapi sebenarnya nak sembahyang sebab nak lain, buat ibadah, sedekah lah semua untuk yang lain. Postmortem, supaya tak tercampur dengan riak, takabur, apa-apa semua, supaya tak tercampur. Kerana tu fikir yang ketiga. Jadi amal-amal yang kita lakukan, biarlah kita lakukan kerana kita ni hamba. Itu ni makam abidin. Ni bukan makam awam. Makam awam kita beramal nak pahala. Ni makam abidin. Abid, hamba. Makam hamba, dia buat ibadah bukan sebab pahala, bukan sebab syurga, bukan takut neraka. Tak, kerana hamba. Kerana hamba, sebab tu aku ibadah. Ni makam abidin. Tapi nak langkah makam abidin, kena lalu makam awam dulu. Makam awam ni buat nak pahala dulu. Perlu nak pahala, dan nak buat tu kena paksa diri. Atau orang lain paksa, atau dia paksa diri dia. Lepas dah paksa sampai satu tahap, bukan paksa dah. Dia buat dengan rela hati. Tapi sebab takut pada neraka, nak pada syurga. Dia buat lagi lama dengan guru yang betul, yang salurkan jalan yang betul. Maka lepas pada tu, ibadah kita kerana hamba, bukan kerana nak pahala, bukan kerana nak takut dosa, bukan kerana syurga neraka, dah kerana hamba. Last sekali, itu yang ketiga, itu last sekali. Untuk kita lembutkan hati kita, untuk kita ibadah yang betul-betul ibadah kita kerana Allah tu, kerana hamba. Malah pada maqam abidin, syirik orang yang beribadah kerana syurga neraka. Sebab syurga tu adalah makhluk Allah buat. Jadi kalau kita kata semayang kenapa? Semayang sebab ada orang nak ambil hati orang. Dia semayang sebab dia jenis tak semayang. Bapak mentua dia datang, malu segan dengan bapak mentua, dia semayang sebab bapak mentua. Bapak mentua dia balik lah, dia tak semayang dah. Jadi dia semayang kerana bapak mentua. Kan? Semayang dia memang ditolak, dah tahu dah. Habis tu semayang kerana syurga, semayang kerana neraka. Ni maqam abidin. Yang tu kena perhati, renung aja. Makam awam, ikhlas dah. Mukhlisin, orang yang ikhlas, sembahyang kerana takut pada neraka, nak pada syurga, dah ikhlas dah tu. Mukhlisin dia panggil, orang yang ikhlas. Kerana dijanjikan dalam Quran, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga ni untuk orang yang bertakwa. Maka kita nak takwa sebab kita nak syurga, sebab Quran janji. Maka kita dipanggil makam mukhlisin, makam orang ikhlas. Sebab nak kepada syurga neraka ni, takut kepada syurga, nak kepada neraka. Tapi makam abidin, syirik. Makam para awliya Allah, syirik tu. Sebab apa? Sebab ibadah kerana selain daripada Allah, iaitu selain daripada Allah adalah syurga neraka. Kita boleh cakap je lah makam tu, boleh cakap je lah, kita tetap makam awam juga, makam orang ikhlas. Jadilah, jangan tak ikhlas langsung. Jadi itu pemerhatiannya. Kata Fudail rahimahullah ta'ala, fikir itu cermin bagi hati.
Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau dan manfaat dan mudarat. Kata Fudail, fikir itu cermin bagi hati. Orang Melayu kata, orang dulu-dulu kata, fikir itu pelita bagi hati. Sama. Fikir itu cermin bagi hati. Dengan fikir, kita boleh tahu hati kita macam mana. Kita baik ke jahat ke dengan berfikir. Kemudian dia kata ni, kata setengah orang arifin, orang-orang bijak pandai, fikir itu dua bahagi. Oh, ada juga. Yang tadi fikir itu cermin bagi hati. Dengan kita fikir, kita dapat mencerminkan hati kita. Tak fikir, kita rasa kita dah ikhlas, kita rasa kita dah okey dah. Fikir je rupanya teruk lagi kita ni. Kena fikir. Kalau fikir tentang ketuhanan, bagus. Sebagai perangai ataupun sikap ahli ulama. Fikir tentang kenikmatan untuk kita bersyukur. Fikir tentang amalan kita untuk jadi abidin. Kemudian fikir tu pula untuk kita cerminkan hati kita. Tak fikir, kita tak tahu hati kita macam mana. Dan kata bijak pandai, orang bijak pandai arifin, fikir itu dua bahagi. Fikir Tuhan, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Fikir Tuhan, fikir kejadian Tuhan. Sama juga macam tadi. Lebih kurang sama je. Maka ada pun fikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya. Tak boleh fikir Tuhan, masuk fikir Tuhan tu fikir zat Allah. Tak boleh. Fikir Allah, fikir zat Allah, fikir, maka akan jadi gila isim. Gila isimnya. Fikir, tak boleh fikir. Tersebut di dalam sahihain. Sahihain ni dua kitab sahih. Bukhari Muslim lah. Dia panggil sahihain. Tersebut di dalam sahihain, tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khaliq, haramnya fikir tentang Khaliq, tentang Allah ni, tentang Tuhan ni, seperti khabar Bukhari, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Datang syaitan akan seorang daripada kamu kalau fikir tentang Tuhan, tentang zat Tuhan, tentang diri Tuhan. Kalau fikir, akan datang syaitan kepada kamu, dia kata. Maka berkata, ia syaitan, siapa menjadikan begini dan siapa menjadikan begini? Siapa jadikan? Siapa akan jadi? Siapa buat? Hingga berkata ia, last sekali, siapa menjadikan Tuhan engkau? Memang akan terfikir. Setiap orang akan terlintas. Sebelum Allah jadikan makhluk, Allah duduk seorang-seorang. Tak boring ke? Akan fikir je. Ni syaitan kan? Maksud seorang-seorang tu Allah. Sebelum Allah jadikan makhluk, mesti Allah saja yang ada. Dia akan cerita bab tu nanti tu. Sempat tak ini? Sebelum Allah jadikan makhluk, mesti Allah sahaja yang ada. Habis duduk seorang-seorang. Seorang-seorang lagi panggilnya kan? Allah memang bukan orang. Tapi maksudnya duduk seorang-seorang aja. Lepas tu buat apa? Dia mula datang. Syaitan tu. Confirm syaitan. Tak boring ke? buat seorang-seorang. Buat apa seorang-seorang? Allah je ada. Maka apabila sampai akan dia demikian itu, bila sampai macam tu, tahap tu, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya. Dan hendaklah tertegah dan berkata ia, amantu billah, aku beriman pada Allah. Bila sampai gitu. Ataupun akan terfikir Allah Maha berkuasa. Boleh tak Allah buat satu batu yang besar? Sebab Allah Maha berkuasa. Sehingga Allah sendiri tak larat pikul. Sama juga tu. Mengarut tu. Bila fikir mengarut gitu, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kalau kita kata Allah tak berkuasa untuk menjadikan batu yang sangat besar, sehingga Allah sendiri tak larat pikul, maknanya Allah tak berkuasa. Allah berkuasa tapi tak kuat sangat. Sebab tak boleh buat. Kalau kita kata boleh Allah ciptakan satu batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak larat nak pikul, kalau kita kata boleh, maknanya Allah tak berkuasa lah, tak larat nak pikul. Dua-dua kena kat Allah. Kenapa ni? Syaitan. Itu kena ngaji tauhid lah. Macam mana nak settlekan masalah tu. Kudrah Allah hanya tertakluk kepada perkara mungkinat sahaja. Perkara mustahil tidak tertakluk. Bukan takluk dia. Itu kena ngaji akidah. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fa innakum lan taqdiru qadrah
Fikir olehmu akan kejadian Allah, dan jangan kamu fikirkan pada Allah, pada zat Allah. Jangan fikir tentang kejadian Allah, maka bahawasanya kamu tiada kuasa akan kadarnya. Tak sampai akal kita yang bersifat dengan sifat lemah ni, akal, untuk mencapai satu pemahaman tentang sesuatu yang sempurna. Tak sampai. Allah maha sempurna, akal kita lemah, tak sampai untuk kita fikir. Takkan boleh fikir tentang diri Allah, tentang zat Allah. Takkan boleh. Maka nak boleh apa? Fikir tentang kejadian untuk kita kenal Allah. Fikir tentang lembu untuk kenal Allah. Fikir pokok kelapa sebab nak kenal Allah. Fikir diri kita kerana nak kenal Allah. Nanti dah sebut tadi. Pada diri kita sendiri. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, dengan makhluk, maka sayugianya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat. Oh, ini bab lain pula. Yang tadi fikir tentang ketuhanan lah. Tentang ketuhanan, jangan fikir tentang Allah itu. Macam baru ni, bila kita kata Allah mencipta perkara, semua perkara yang berlaku, sama ada perkara baik atau perkara buruk. Perkara jahat pun Allah buat, perkara baik pun Allah yang buat. Kudrah Allah, kehendak Allah. Sebab apa kata gitu? Sebab kalaulah di atas dunia ni ada yang bukan kehendak Allah, habis tu kehendak siapa? Apa yang berlaku di atas dunia ni, ada yang baik, ada yang buruk pada pandangan kita. Yang buruk tu pandangan kita je. Pandangan Allah tak semestinya buruk. Pada pandangan kita ianya buruk. Apa, baby kena bunuh, pandangan kita benda tu buruk. Yelah, mana budak tak bersalah pergi bunuh apa? Lahir, anak luar nikah ke apa, kemudian pam dalam tandas. Gila punya kerja. Yang letak kat surau masjid tu kira baik juga tu, walaupun tak elok juga. Ini dia pam gitu. Okey, siapa yang nak jadi gitu? Allah lah. Siapa yang takdirkan jadi gitu? Allah juga. Okey, kata, takkanlah, kan benda tu kan jahat, benda zalim kan tu. Okey, tak apa, kita follow lagi. Kalau bukan Allah yang takdirkan, siapa yang takdirkan? Kalau bukan Allah yang nak ianya terjadi begitu, siapa yang jadikan? Habis tu, macam ni kalau Allah sendiri yang kata jangan buat perkara tu, dan Allah sendiri yang takdirkan ianya terjadi, apa guna macam tu? Nampak kita dah mula fikir tentang Allah dah. Yang nak kena soal bukan Allah, kita. Nanti kat pada masyarakat kita yang kena soal, bukan kita soal Allah. Sekarang ni kita dah mempersoal-soalkan Allah dah. Allah sendiri buat benda tu, Allah sendiri larang. Allah kata jangan buat ni, jangan minum arak, jangan berzina. Tapi perbuatan zina itu terjadi kerana takdir Allah lah juga. Ke takdir siapa? Kehendak Allah lah juga. Ke kehendak siapa? Kehendak setan. Bukan kehendak Allah. Bukan. Mana setan pun sama kuat dengan Allah lah. Allah nak benda tu tak jadi, iaitu pembunuhan, perzinaan, perjudian, yang dosa-dosa ni, yang jahat-jahat ni, Allah tak bagi buat, dan Allah tak nak ianya terjadi. Sebab tu Allah tak bagi buat. Tiba-tiba setan buat juga jadi. Maknanya setan lagi kuat pada Allah, lagi power lah. Sebab Allah tak nak bagi ianya jadi, setan boleh jadikan juga. Habis tu siapa yang buat benda-benda jahat ni yang berlaku? Jahat pada fikiran kita, jahat pada pandangan kita sebagai seorang manusia. Maka takkanlah yang lain, mestilah Allah. Semua kan Allah cipta. Semua, sekecil-kecil sampai sebesar-besar, Allah cipta. Allah nak ianya terjadi. Ada tak atas dunia ni yang Allah tak nak ianya terjadi tapi ia jadi juga? Kalau ada, itu bukan Tuhan. Tuhan apa dia nak, semua jadi. Apa dia tak nak, garanti tak jadi. Sekarang ni yang berlaku pada pandangan kita, ada baik ada buruk. Yang baik tu tak kisah sangat, sebab kita biasa dengar yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, saya biasa dengar. Cuma hakikatnya yang buruk tu siapa? Siapa yang nak, yang iradah siapa? Takdir siapa? Kehendak siapa? Nak siapa? Kita nak. Apa yang terjadi mesti ada yang nak. Kalau tidak, mesti tak jadi. Siapa yang nak terjadinya perkara itu? Jika perkara itu pada pandangan kita ianya jahat, takkan kita nak kata orang ataupun setan kot. Takkan kita nak kata bukan Allah kot. Kalau bukan Allah, maka atas dunia ni ada yang bukan kehendak Allah. Mana boleh gitu? Okey, kejahatan ke kebaikan yang banyak berlaku di atas muka bumi?
Sekarang ni di atas muka bumi ni, mana banyak berlaku? Yang baik ke yang jahat? Yang jahat banyak berlaku. Yang datang masjid dengan tak datang masjid banyak tak datang. Yang tak semayang dengan yang semayang banyak tak semayang. Kafir dengan Islam banyak kafir. 2/3 kan kafir. Islam pula tu, Islam yang ramai-ramai 1/3, konon-konon ramai ni bukannya Islam betul semua, terbahagi kepada 73 pula. Dan yang terbahagi kepada 73 salah satu je yang betul, satu golongan je. 72 semua finnar, Nabi kata. Satu tu pula macam-macam perangai, ada yang tak semayang, ada yang puasa tak semayang, ada macam-macam. Maknanya dalam dunia ni banyak yang jahat, yang maksiat berbanding dengan yang taat. Kalau kita kata Allah yang baik-baik je Allah buat, maknanya Allah buat sikit perkara je atas dunia yang berlaku. Yang banyaknya setan buat. Mana setan lah Tuhan. Sebab dia banyak buat pula. Sebab atas dunia yang banyak berlaku adalah yang jahat berbanding yang baik. Maknanya Allah ni buat benda sikit-sikit je yang berlaku. Sebab banyak yang baik-baik tu hanya Allah yang buat. Yang jahat setan yang buat. Maka setan lebih banyak kerja daripada Allah. Tak logik lah kat situ. Okey, tak apalah tu kita fikir. Habis tu, ni mula yang dia tak bagi fikir. Habis tu, kalau Allah kata jangan buat gini, tapi Allah sendiri takdirkan, apa benda apa cerita ni? Dah mula fikir tentang Allah. Sedangkan tak boleh fikir, Allah kan Tuhan. Dan baik buruk bagi Allah tak sama baik buruk bagi kita. Tak sama. Allah, kita ni owner dia Allah, tuan punyanya Allah, tuannya Allah. Bila Allah tu tuan, Allah nak buat apa? Ikutlah. Kita ni tuan kepada duit. RM100. RM100. Kita ada RM1. Kita kerja dah dapat duit RM1. Kita tuan. Suka hati kita lah nak buat apa dengan duit tu kan? Kita koyak. Suka hati aku, duit aku. Kita buang. Kita bagi orang. Suka hati ya. Jadi, apa sahaja yang kita buat, tak nama salah pada pandangan kita. Sebab tu aku punya. Suka hati aku lah. Tapi, pada pandangan orang lain mungkin salah. Apa duit ada lalu pergi koyak. Dia kata salah. Dia kata bagi aku duit aku sekali aku lah. Begitulah apa yang Allah buat ni. Kecil-kecil dah kena bunuh bayi. Allah. Benda yang Allah takdirkan, benda-benda yang buruk berlaku. Allah, kita ni hamba semata-mata. Jadi yang mana? Tak boleh fikir. Habis tu buat apa? Allah suruh, tapi Allah takdirkan juga yang jahat. Maka dapat satu kaedah, kehendak Allah dan suruhan Allah tidak berlaziman, tak semestinya sama. Allah kata gini, suruhan Allah. Jangan buat. Itu suruhan Allah. Jangan buat, mesti buat yang ini, jangan buat yang ini. Tapi itu adalah suruhan Allah. Tapi kehendak Allah tak berlaziman, tak semestinya sama. Bab ni sangat perlu dipelajari kerana dia adalah rukun iman yang ke-6. Tak faham ni, kita sebenarnya tak beriman lagi. Nampak macam, tak fikir pening kepala. Dialah rukun iman yang ke-6, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Semua yang berlaku adalah daripada Allah, qada dan qadar. Kan biasa kata kan, Allah accident. Bagi kita kan buruk accident tu. Kita kata apa? Takdir Allah. Benda buruk tu. Takdir Allah. Dapat anak, takdir Allah. Dah dapat anak lelaki seronok, takdir Allah. Inilah takdir Allah. Kaya, takdir Allah. Bab kaya, bab nikmat, kita kata takdir Allah. Bab berlaku kecelakaan, kita kata takdir Allah. Bagi kita itu kecelakaan itu adalah takdir Allah. Memang betul pun Allah yang takdirkan. Habis itu yang lain takdir Allah juga. Dan kita hari-hari baca, subuh tadi pun baca, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, engkau peliharalah aku, engkau jagalah aku. Waqi, pelihara. Qi itu pelihara. Qaf baris bawah. Hebatnya bahasa Arab ni, qaf baris bawah pun dah ada makna. Maknanya satu huruf pun ada makna. Qi maksudnya pelihara, jaga. Waqina, pelihara kami. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Syarrama, keburukan, kejahatan, maksiat, apa-apa, kekufuran, qadait, yang engkau takdirkan. Kita baca hari-hari. Tapi bila kata gitu, jadi pening.
Kena ngaji bab tu. Rukun iman yang ke-6. Tolong ngaji. Rukun iman yang pertama percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, semua kita dah biasa sangat. Percaya yang rukun iman yang ke-6 ni yang ramai orang terseleweng sedikit. Menjadi pahaman Mu'tazilah boleh jadi. Pahaman Jabariyah pun boleh jadi. Dia bukan pahaman ahli sunnah. Kerana kita fikir pakai akal kita, menyebabkan tanpa belajar, menyebabkan kita salah faham tentang takdir Allah. Walaupun Allah jadikan benda baik dan benda buruk, memang daripada takdir Allah, kehendak Allah, tapi kita tak boleh kata gitu. Bercakap begitu berdosa dan wajib dihukum. Tak boleh kata macam mana? Tak boleh kata mudah-mudah. Hanya boleh bercakap ketika mengajar dan belajar sahaja. Kat luar tak boleh cakap. Kenapa ni merompak mencuri ni kena tangkap? Allah takdirkan berdosa. Masuk mahkamah, berapa tahun kena penjara sebab mencuri? 3 tahun. Sebab dia kata Allah takdirkan jadi 6. Tak boleh cakap. Hakikat, ya, itu untuk kita pegang. Tapi tak boleh cakap kat mulut. Cakap yang baik daripada Allah, yang buruk aku sendiri. Cakap kena cakap gitu. Tak boleh kata Allah, kenapa ni berzina ni, dah dapat anak ni, anak luar nikah ni. Allah dah takdirkan sejak azali lagi. Hukuman, berapa hukuman? Kena bayar 10,000, 2 tahun penjara. Jadi 20,000, 8 tahun penjara, contohnya gitu. Sebab cakap gitu, tak boleh cakap. Hak ini hanya untuk dipegang sahaja, bukan untuk disebut. Kerana kita ni hamba, kita tak boleh cakap gitu dengan tuan kita. Tak boleh. Kurang hajar. Beradab dengan tuan kita. Apa sahaja yang tuan suruh, buat aja, jangan persoal. Itu baru hamba. Itu baru hamba. Jadi sambung sikit. Jadi maknanya jangan kita fikir tentang Allah itu. Kenapa Allah, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gini. Kita fikir tentang kejadian Allah. Fikir pasal Allah akan jadi tak akan boleh sampai akal kita. Sesatlah jadinya atau jadi gila. Ni lain pula. Dan ada pun apa dah? Okay. Dan ada pun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, kejadian Allah, maka sayugianya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat. Adakah ia atas maksiat. Jadi fikir pula apa yang hamba duk buat ni, apa yang kita duk buat ni, kita fikir tujuan kita fikir adakah yang kita buat ni maksiat. Fikir segala perbuatan kita. Maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Bila aku dah salah, cepat-cepat taubat dan istighfar. Atau fikir aku buat apa hari ni, aku semayang ini. Sebab tu lepas semayang, kalau jadi imam terus macam biasa. Kalau jadi makmum ni, nasihat guru-guru kita zaman sekarang, jangan cepat baca astagfirullah sangat. Jangan cepat sangat. Imam terus, imam silakan. Ni cerita makmum. Sebab makmum dia tak terikat dengan apa-apa. Kalau imam duduk diam, dia macam mana seloknya? Duduk diam. Lepas semayang tu duduk diam. Agak-agak berapa? 10 saat, 20 saat. Lebih kurang 10-20 saat. Renung balik. Renung. Sebelum tidur, renung balik. Sebelum tidur. Selepas semayang renung. Dua tempat ni kena renung. Tak lama renung. Mungkin kalau semayang tu 10-20 saat aja. Kalau sebelum tidur tu mungkin 10 minit je. Renung balik apa yang kita buat. Kalau tidak, dia akan apa yang kita dah buat lepas delete dalam akal kita. Dalam otak. Delete. Jadi kita tak akan menyesal dan kita tak sedar kita buat maksiat. Kalau semayang, kita semayang tadi, lepas habis semayang, jangan gaduh nak astagfirullah bagi makmum. Biar je imam, dengar aje. Sebab tujuan astagfirullahalazim tu sebab apa? Kenapa? Padahal lepas semayang, alhamdulillah lah, sebab dah selesaikan kewajipan. Kenapa astagfirullahalazim? Astagfirullah 3 kali ataupun lagi panjang, astagfirullahalazim alladzi dan bertaubat wa atu ilai, aku bertaubat. Apa benda lepas semayang taubat? Lepas semayang baguslah, patut alhamdulillahilladzi. Patutnya lepas semayang kan? Kenapa astagfirullah? Tujuan sebenarnya astagfirullah tu kena renung dulu. Lepas semayang, Allah jahannamnya semayang aku. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua 3 4 tak fikir semayang langsung. Dah ingat gitu, astagfirullah teruknya aku. Bukan astagfirullah sebut kat mulut aja. Tapi kalau tak renung, tak diam kejap, dia jadi macam adat yang ibadah.
bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahalazim. Tak sampai pun. Patut renung dulu kejap. Kak pertama, takbir tadi, masa rukuk, Allah, masa sujud berangan. Lepas tu masuk balik, berdiri tu okey lagi, masa baca Fatihah. Masa imam baca surah, berangan lagi. Berangan lah cerita, berangan fikir pasal benda-benda dunia lah. Tak khusyuk lah. Allah, kalau kira persen semayang aku tadi 10% je yang betul-betul ingat Allah. Yang lain semua main semayang gitu, semayang automatik, semayang auto je. Semayang auto bergerak je sendiri, tak semayang sungguh-sungguh. Khusyuk tu tak ada, mungkin 10% aja. Astaghfirullahalazim. Tu patutnya aku taubat ya Allah, taubat ya Allah. Itu renung. Sebab tu dia suruh renung kat sini. Fikir ia atas maksiat, fikir dia atas perkara maksiat yang dia buat dalam semayang. Ada orang tak nak menipu orang dalam semayang fikir. Macam-macam dalam semayang tu baru fikir. Sebab dalam semayang ni tenang. Akal otak kita akan kosong masa semayang. Masa tu kalau tak masuk tentang zikrullah, tak masuk tentang Allah, masuk yang lain. Itu yang boleh ingat lupa kunci, ingat lupa, semua dia ingat dalam semayang. Sebab memang kosong, kepala memang kosong semayang ni. Jadi bila dia kata kat sini, maka hendaklah bersegera kepada taubat dan istighfar. Bila je ada taubat dan istighfar, astaghfirullahalazim. Begitu juga sebelum tidur 10 minit fikir apa kita buat hari ni, istighfar. Sebab takut-takut tu tidur, lepas tu tak bangun-bangun dah. Sebab tidur ni mati kecil. Takut-takut lepas tidur tak bangun-bangun dah. Maka istighfar, dan sebagai ulama kata tambah lagi, maafkan semua orang. Ini susah nak buat. Susah. Habis kalau tak susah, macam dia boleh jadi aku 7 keturunan. 7 keturunan, anak pun kau jangan kan. Kenapa tu? Tak boleh nak maafkan. Benda ni cakap je senang, nak buat susah. Bila kita betul, orang salah. Masa tu susah nak maaf. Susah nak maaf. Bila kita betul dan kita dianiaya, maka susah nak maaf. Cakap boleh. Maafkan orang sebelum tidur dan fikir lepas tu kalau ada buat salah, istighfar. Kalau kita cari sebelum tidur, tak jumpa salah kita, istighfar juga. Sebab teruknya aku, sampai salah aku punya besar pun aku tak jumpa. Jadi mesti kita yang salah. Kita ni pendosa. Sebelum tidur, fikir dosa kita, jumpa dosa, istighfar, taubat, tidur. Tak jumpa salah kita, hari ni semua baik-baik, tak ada yang salah, istighfar juga, malah lebih lagi 100 kali. Sebab apa lagi banyak? Sebab teruknya aku buat salah besar-besar pun tak jumpa cari salah. Bukannya kata hari ni tak ada buat salah, hari ni bukan. Tidak, bukan gitu. Atau ada ia atas kebajikan. Kalau dia fikir-fikir benda baik, maka hendaklah syukur ia, kemudian maka bersyukur. Alhamdulillah, kalau kita fikir-fikir aku buat baik ni, bersyukur. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggota daripada maksiat kepada taat. Kalau lah fikir yang kita fikir tu buat baik-baik, maka kita kena kata la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya aku nak buat baik, tak ada daya aku nak tolak kejahatan, maksiat-maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah. Semua ni Allah yang tentukan bila yang baik. Bila yang buruk aja kita kata aku yang lemah. Hakikat dah sebut tadi. Hakikat semua daripada Allah, baik ataupun buruk. Kerana baik dan buruk tu hanya pandangan kita sahaja. Pandangan kita je ianya baik dan ataupun ianya buruk. Jadi bila dah tengok maksiat dan dah taat dah bertaubat, maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik i'tibar. Allah bahasa orang dulu. Maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik i'tibar. Maka jadikan macam ni, membimbang dengan tilik i'tibar. Macam mana? Sentiasa mencari pengajaran. Itu maksudnya. Dua mata tu sentiasa melihat untuk mencari pengajaran daripada apa yang kita buat, apa yang berlaku, maksiat, ataupun mungkin nikmat atau mungkin kebaikan yang kita buat, sentiasa kita mencari-cari i'tibar dan pengajaran. Tu maksud dia. Maka menjadikan dua matanya, maksud penglihatannya, pemikirannya membimbang dengan tilik i'tibar. Sentiasa duduk mencari-cari pengajaran daripada apa. Kalau kejahatan lah, aku dah buat jahat, pengajarannya. Aku dah buat baik gini, pengajarannya. Cari pengajaran. Dan lidahnya membimbang dengan zikir. Dan lidahnya membimbang, macam cakap sentiasa. Itu maksud sentiasa membimbang. Bahasa dulu, membimbang tu bukan bimbang sekarang, tak. Bimbang dulu maksudnya sibuk. Tu bimbang.
Engkau ni jangan duk jangan duk kalau bahasa dulu kan. Dia masuk lambat semayang, dia masbuklah masuk lambat. Imam dah baca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia pun Allahu akbar masbuk. Maka kalau orang dulu kata apa? Kalau kau dah tahu kau lambat, masbuk, lagi 2 ayat imam nak rukuk, jangan duk membimbang baca doa iftitah. Sibuk dah baca doa iftitah. Baca bismillah teruslah, Fatihah teruslah. Imam dah walam yakul lahu kufuwan ahad dah kan. Lebih dia baru takbir. Jangan duk membimbang dengan baca doa iftitah. Membimbang. Bahasa dulu. Bukan bimbang kan. Maksud bimbang tu jangan duk sibuk baca doa iftitah. Bacalah Fatihah terus, bismillah. Mana yang sempat betul rukuk ah. Dia sibuk baca. Masa tu panggil bimbang. Ni maksudnya dan lidahnya membimbang dengan zikir. Menyibukkan lidahnya dengan zikir. Boleh kata gitulah. Menyibukkan. Sentiasa baca zikir. Lidah tu dan istighfar. Sentiasa lidah tu istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Boleh berhenti kat situ. Allazi la ilaha illa, tak boleh berhenti kat situ. Tapi ramai yang nak lagu, nak buat lagu, dia berhenti kat situ. Astaghfirullahalazim. Okey. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab nak lagunya pasal tak boleh berhenti kat situ. Illa tak boleh berhenti kerana maknanya lari. Illa tu kecuali. Astaghfirullahalazim, aku bertaubat pada Allah. Allazi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan melainkan. Habis? Betul? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia yang hidup, yang kuat dan sebagainya. Habis? Melainkan apa? Macam apa? Banggali apa? Lupa dah ayat dulu. Banggali bawa rumah tu lah. Lupa dah. Banggali roti duduk bawah rumah Banggali roti duduk bawah rumah. Kalau salah berhenti, dia jadi salah. Dia jadi salah. Saya pun dah lupa ayat dia. Macam mana ayat dia? Yalah, Banggali roti duduk bawah rumah. Kalau salah Banggali roti duduk bawah rumah. Sedangkan Banggali yang jual roti tu. Kalau berhenti Banggali roti duduk bawah rumah. Kena lah ayat tu. Kalau Banggali roti duduk bawah rumah. Apa? Roti yang duduk bawah rumah. Bukan. Mana ada roti bawah rumah? Banggali. Salah berhenti, salah makna. Jadi allazi la ilaha illahu. Tu. Pak, kalau nak berhenti kat situ. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu apa? Dia tu kembali pada Allahu. Lepas tu Al-Hayyul Qayyum tak apalah. Yang bersifat dengan Qayyum waktu dan aku bertaubat. Cuma jangan kata melainkan, stop. Tak mau gitu. Salah istighfar. Melainkan dia tak berhenti kat situ. Dia berhenti dekat hu. Lah yang kecoh-kecoh hu boleh ke tak? Tu hu tu ada tu. Boleh aja dengan syarat faham lah. Tak faham apa pun tak boleh kan. Dan tasbih. Berapa dah? Boleh lah nanti. Dan tasbih dan azkar. Dan tasbih subhanallah. Kat mulut sebut tasbih, mensucikan Allah, dan azkar. Azkar ni jamak daripada zikir. Zikir tu azkar lah. Azkar, dan menyibukkan lidah dengan zikir, tasbih, baca Quran. Itu dari segi lidah. Dari segi dua mata, penglihatan ataupun fokus kita dekat membimbang tentang tili' i'tibar. Jumpa i'tibar. Tengah bawa kereta, tengok ada orang menega buah apa? Buah yang tepi tengah-tengah jalan tu kan. Itu salah tu sebenarnya tu kan. JPJ tak bagi tu. Menega buah. Fikir, cakap kat anak. Tengok dia kerja, nak cari duit, tengah-tengah panas. Belajar betul-betul. Sikit-sikit. Tengok ni. Tengok orang tu miskin. Tak boleh hina dia. Sentiasa membimbang tili' i'tibar. Apa sahaja tili' i'tibar. Apa yang jadi tili' i'tibar. Tengok tu, budak tu jahat tu. Isak-isak dadah. Tili' i'tibar. Alhamdulillah, Allah tak jadikan anak aku gitu. Dan jangan hina dia. Tu tili' i'tibar. Pandang i'tibar ataupun dipanggil pandangan insaf. Nak tegur orang, tegur pandangan insaf. Nak tengok orang, pandangan insaf. Jangan pandangan menghina. Apa ni tak semayang, nak masuk neraka? Tu pandangan apa tu? Pandangan insaf lain. Cara cakap orang insaf lain. Nak tegur orang cara insaf lain. Maka kita berhenti kat situ dulu. Masih lagi belum masuk lagi bab dia. Baru muqaddimah lagi. Masih lagi muqaddimah. Lepas ni
Kita akan bincang berkaitan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri maka kenal Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dekat diri kamu tak tengok ke ada Tuhan dekat diri kamu? Bahasa orang sufi. Dekat diri kamu tu ada Tuhan. Maksudnya apa? Ada kejadian Tuhan. Tengok bulu roma. Boleh kata Allah Maha Berkuasa. Tengok satu akan datang subuh jugalah. Subuh lah. Kalau maghrib nanti kita sambung musalli kita musalli. Tunggu dulu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi